malu menyelewengkan fakta dan memainkan sentimen untuk terus membodohkan rakyat. Jadi perkataan Allah distokin. Kenapa pula menghina agama Islam, tuan-tuan? Mereka tak pernah cakap kenapa kalimah Allah distokin itu menghina agama Islam. Mereka tak pernah cakap. Jadi saya tolong cakapkan untuk bagi pihak mereka kenapa perkataan Allah distokin itu dianggap menghina agama Islam. Sebab mereka berpegang kepada fatwa Harun Din. Harun Din yang dah meninggal dunia 8 tahun lepas. Kerana kata Harun Din, Allah itu adalah hak eksklusif orang Islam. Itu sebablah kalau kalimah Allah diletak di distokin, bermakna dia telah menghina agama Islam. Sebab bagi Harun Din, kalimah Allah itu hak eksklusif. Orang lain tak boleh guna, orang Islam aja boleh. Itu satu pandangan yang serong dan sangat-sangat tak tepat. Sangat-sangat tak tepat, tuan-tuan. Sebab orang Kristian di Sabah, di Sarawak itu, dia telah menggunakan kalimah Allah itu sejak sebelum mereka, sejak tahun 1800. Lebih 100 tahun dulu lagi mereka dah guna kalimah Allah itu. Merujuk kepada Tuhan mereka. Dah lebih 100 tahun, tuan-tuan. Saya pun dah sebut berkenaan dengan ini. Allah, ilah. Kan? Merujuk kepada kitab-kitab orang Kristian dan orang Yahudi. Benda yang sama juga, tuan-tuan. Jadi nak mengatakan Allah itu milik eksklusif orang Islam sangat tak betul. Tidak dipersetujui oleh Syekh Yusuf Qaradawi. Yang Hadi Awang cakap dah buta, tak dengar, dah pekak, bagai-bagai. Jadi kita ringkaskan perkara itu, tuan-tuan. Mari kita tengok. Datuk Nabi Rasulullah SAW, datuknya bernama Abdul Muttalib. Anaknya 10 orang. Salah seorang nama anaknya Abdullah. Bapa kepada Nabi Muhammad bin Abdullah. Siapa yang memberi nama Abdullah itu? Abdul Muttalib. Siapa Abdul Muttalib itu? Abdul Muttalib itu adalah orang Quraisy yang menyembah berhala. Itu fakta, tuan-tuan. Fakta. Abdul Muttalib itu anaknya 10. Dia menyembah berhala. Antara berhala yang disembah bernama Hubal. Hubal itu adalah bapa kepada segala berhala di Mekah. Bapa kepada segala berhala di Mekah namanya Hubal, tuan-tuan. Di zaman kafir Quraisy. Jadi Hubal ini panjang ceritanya. Tuan-tuan. Dia ini adalah berhala atau patung berbentuk lelaki. Jantinanya jantan. Tangannya telah kodong. Tangan kanannya kodong. Kemudian digantikan dengan tangan emas atau tangan bersalut emas. Tuan-tuan, ini Hubal. Ini bapa kepada segala berhala bagi orang kafir Quraisy. Jadi pasangannya adalah Manat. Manat adalah berhala betina. Selain daripada Manat adalah Lata dan Uzza. Ketiga-tiganya betina. Jadi Manat, Lata dan Uzza itu adalah pasangan kepada Hubal. Hubal itu jantan, yang betinanya yang 3 tadi itu, tuan-tuan. Hubal. Jadi Abdul Muttalib pernah bertelik nasib menggunakan anak panah di hadapan berhala Hubal. Sebab Hubal ini, berhalanya itu disertakan dengan 7 anak panah, 7 bilah anak panah. Jadi bagi budaya orang Arab,
kafir Quraisy pada masa itu memang bertelik nasib dengan anak panah. Anak panah yang berada di dalam tangan Hubal. Hubal itu bapa kepada segala berhala. Jadi Abdul Muttalib berhasrat untuk korbankan satu anaknya demi Hubal. Nah, tuan-tuan, ini kafir Quraisy. Memang kafir Quraisy macam itu. Anak perempuan dia bunuh. Malahan anak dia pun dikorbankan untuk berhala. Jadi dalam telikan itu, anak panah itu telah menunjukkan bahawa Abdul Muttalib perlu korbankan Abdullah. Jadi Abdullah nak korbankan satu orang anaknya daripada 10 orang itu untuk Hubal. Apabila dia membuat telikan, membuat ini macam undian menggunakan anak panah itu, didapati keputusannya Abdullah yang terkena undian untuk dikorbankan untuk Hubal. Tetapi Abdullah telah tidak dikorbankan untuk Hubal, di mana sebagai gantinya Abdul Muttalib telah korbankan 100 ekor unta untuk menggantikan nyawa Abdullah itu, tuan-tuan. Jadi cerita Hubal, cerita Manat ini panjang ceritanya, tuan-tuan. Cerita Hubal, cerita Manat ini panjang ceritanya. Sampailah kita ada satu kuil Hindu yang bernama Somnath di Gujarat. Ada teori mengatakan patung Manat itu tidak dihancurkan dengan sempurna ketika pembukaan kota Mekah oleh Nabi. Tetapi berhala Manat itu telah diseluduk, dibawa lagi sehinggalah sampai ke Gujarat. Di dalam kuil yang bernama Somnath, yang kemudiannya telah dimusnahkan oleh seorang sultan, oleh seorang sultan yang kemudiannya, iaitu 200-300 tahun selepas itu. Sultan apa itu, tuan-tuan? Saya tak sempat nak ingat lah. Seorang sultan dari Afghanistan mendakwa beliau telah berjaya menghancurkan berhala Manat di dalam kuil Somnath di Gujarat. Jadi itu hanyalah teori, pandangan. Kita pun tak tahu betul atau tidak. Sebab menurut yang kita faham, Nabi telah mengutuskan sahabatnya, salah seorang sahabatnya, untuk memusnahkan patung Al-Manat itu, tuan-tuan. Jadi siapa yang diutuskan oleh Nabi, itu juga kita kurang jelas. Kita tidak jelas siapa yang diutuskan oleh Nabi untuk memusnahkan patung itu. Ada yang mengatakan Nabi mengutuskan Sayyidina Ali. Ada yang mengatakan Nabi mengutuskan Umar Al-Khattab, contohnya. Ada yang mengatakan Nabi mengutuskan seorang sahabat yang lain. Jadi tidak berapa jelas siapa yang Nabi utuskan untuk memusnahkan patung Al-Manat itu. Sebab patung Al-Manat itu dia terletak di luar kota Mekah, atau di sempadan untuk masuk ke kota Mekah. Dia bukan duduk dekat Kaabah, tuan-tuan. Kalau macam Hubal, dia memang terletaknya di dinding Kaabah. Di Kaabah itu dikelilingi oleh 360 berhala. Yang mana Nabi telah musnahkannya atau mengatakan ia dimusnahkan dalam peristiwa itu, pembebasan kota Mekah. Tetapi sebab Al-Manat itu dia jauh, dia di pinggir kota Mekah, jadi Nabi terpaksa utuskan sahabatnya. Dan ada riwayat mengatakan apabila utusan itu dihantar, utusan itu pun dah musnahkan berhala itu, dia patah balik beritahu Nabi dia telah musnahkan berhala itu. Tetapi Nabi bercakap, tidak, engkau belum musnahkan lagi berhala itu. Jadi
sahabat itu patah balik. Kalau tidak silap itu Umar Al-Khattab. Dalam versinya itu Umar Al-Khattab, tuan-tuan. Sebab Umar Al-Khattab ini bapanya pernah korbankan 100 ekor unta untuk patung Al-Manat itu. Jadi apabila Saidina Umar patah balik, kan, dia hancurkan berhala itu. Kemudian didapati ada keluar sosok seorang wanita berambut panjang, rambut keriting, kulitnya hitam, legam, yang keluar daripada berhala itu, yang mengilai, tuan-tuan. Itu cerita Al-Manat panjang, tuan-tuan. Jadi dia lengkapkan cerita Abdul Muttalib, dia menyembah Hubal. Hubal itu bapa kepada segala berhala. Tetapi Abdul Muttalib memberikan nama anaknya Abdullah. Bermaknanya bagi Abdul Muttalib, Allah juga Tuhan. Allah juga Tuhan, tuan-tuan. Jadi pada zaman itu memang di Yaman Allah itu juga adalah Tuhan. Yaman itu bersebelahan dengan Ethiopia. Ethiopia itu orang Kristian. Orang Habasyah kan, Habasyah itu orang Kristian yang beriman dengan Allah. Jadi di Yaman itu memang orang berbagai-bagai agama ada di Yaman pada masa itu. Jadi orang Quraisy ini dia berdagang dari Syam ke Yaman, dari Yaman ke Syam. Manakala di Syam pula ada juga orang Kristian, ada orang Yahudi, ada orang agama-agama lain. Di samping ada juga orang yang menyembah berhala di Syam pun, tuan-tuan. Di Syam itu termasuklah di Palestin juga. Jadi patung Hubal itu dibawa balik dari Syam. Tetapi di Syam juga ada orang Kristian, ada orang Yahudi. Sama di Yaman. Jadi di Syam juga ada orang menyembah Allah juga. Sama ada orang Kristian atau orang Yahudi atau orang yang menyembah berhala pun dia faham siapa itu Allah. Cuma dia tidak mengesakan Allah. Dia bagi mereka Tuhan itu ramai, banyak. Ada bini, ada anak. Sama dengan masyarakat di Yaman. Sama macam Abdul Muttalib, datuk kepada Nabi kita, tuan-tuan. Sebab itulah dalam perjanjian Hudaibiyah, sebelum pembukaan kota Mekah, ada perjanjian Hudaibiyah, tuan-tuan. Apabila dia berunding untuk membuat perjanjian, wakil orang Quraisy berkata, aku kenal ini Allah. Aku kenal siapa dia Ar-Rahman. Tetapi aku tidak kenal siapa dia Ar-Rahim. Sebabkankah perjanjian Hudaibiyah itu dimulakan dengan ayat Bismillahirrahmanirrahim. Jadi wakil Quraisy berkata, aku kenal siapa itu Allah, aku kenal siapa itu Ar-Rahman, tetapi aku tidak kenal siapa itu Ar-Rahim. Jadi padam Ar-Rahim itu. Jadi Nabi suruh Sayyidina Ali padam. Sayyidina Ali pun padam, tuan-tuan. Ar-Rahim itu bermakna kekalah. Perjanjian itu dimulai dengan Bismillahirrahman. Orang kafir Quraisy kenal Allah itu. Dia kenal Ar-Rahman. Dia biasa, tuan-tuan. Cuma dia tidak mengesakan. Dia tidak mengesakan Allah. Bagi dia, Tuhan itu banyak. Dia menyembah berhala. Salah satu Tuhan dia itu Allah. Ar-Rahman, dia kenal, tuan-tuan. Jangan kata dia tak kenal. Jangan kata Allah itu hak eksklusif orang Islam saja. Itu satu fatwa yang sesat. Yang menyeleweng, yang serong. Orang Kristian pun Tuhan ni Allah juga. Orang Yahudi pun Tuhan ni Allah juga. Orang kafir Quraisy yang menyembah berhala itu pun Tuhan ni Allah juga. Kemudian ayat perjanjian Hudaibiyah itu kan dimulai dengan ini adalah satu perjanjian
antara Muhammad Rasulullah kan. Dia suruh padam. Rasulullah tu dia suruh padam, tuan-tuan. Dia suruh buat Muhammad Ibnu Abdullah. Bukankah Saidina Ali sendiri enggan sendiri? Saidina Ali tak nak padam benda itu. Sehingga Nabi sendiri yang padam Rasulullah itu. Nabi sendiri yang padam. Tetapi ini benda sejarah, ini benda sirah yang membawa pengajaran kepada kita. Tetapi orang yang menunggang agama, dia tak pernah nak ambil pengajaran, tuan-tuan. Dia hanya main sentimen. Dia tak faham agama. Dia berpegang kepada fatwa-fatwa yang menyeleweng. Ini yang masalah kita, tuan-tuan. Sebab itu apabila ada kalimat Allah distokin, mereka dah memainkan sentimen ini penghinaan kepada agama Islam. Sebenarnya dia bukan setakat penghinaan kepada agama Islam. Kalau kita berkata meletakkan kalimah Allah di kaki itu menghina kan. Itu sebab menghina itu, letak di kaki itu menghina itu budaya. Sama ada menghina atau tidak itu panjang bicaranya. Let's say kita terima meletakkan kalimah Allah di kaki, di stok itu menghina. Sepatutnya letak di kepala. Macam polis. Lambang polis itu di kepala kan. Itu budaya, tuan-tuan. Kepercayaan kita. Baik, let's say kita terima meletakkan kalimah Allah di kaki itu menghina. Dia bukan setakat menghina Islam, tetapi malahan dia menghina Kristian, menghina Yahudi, menghina orang kafir Quraisy, menghina agama-agama yang lain yang menganggap Allah itu sebagai Tuhan. Bukan menghina agama Islam saja. Jadi dalam hal ini, UMNO Kedah kata, biarlah UMNO teruskan perjuangan untuk membela ajaran, untuk membela agama Islam. Ini kalau menghina, dia bukan menghina agama Islam aja, dia telah menghina agama Kristian, dia telah menghina agama Yahudi, dia telah menghina agama kafir Quraisy yang menyembah berhala. Jadi masa sudah 25 minit, tuan-tuan, nak cerita pasal Hubal ini. Ada banyak lagi cerita kita sebenarnya, tuan-tuan. Jadi memanglah ahli politik kecoh dah 2 hari ni cerita stokin aja. Hasan Karim tawar diri jadi peguam kepada Ketua Pemuda UMNO. Beliau berkata sepatutnya jika dibuat pendakwaan yang paling sesuai ke atas Ketua Pemuda UMNO itu adalah di bawah kanun kesiasaan, penal code. Iaitu berkaitan dengan menimbulkan kegemparan awam, kerusingan awam, menimbulkan ketidaktenteraman awam. Bukannya didakwa di bawah atas hasutan dan juga di bawah atas komunikasi. Seksyen 233 atas Suruhanjaya Komunikasi. Bukan. Sebab manifesto Pakatan Harapan sebelum pilihan raya dulu adalah untuk menghapuskan atas hasutan dan juga menghapuskan atas Suruhanjaya Komunikasi kerana menyekat rakyat bersuara. Jadi dari sudut itu saya pun bersetuju dengan Hasan Karim, tuan-tuan. Sepatutnya Ketua Pemuda UMNO itu dituduh di bawah kanun kesiasaan, penal code. Tidak perlu dituduh di bawah atas hasutan ataupun di bawah atas SKMM. Sepatutnya. Tetapi Hasan Karim nak jadi peguam untuk Ketua Pemuda UMNO secara pro bono. Kemudian UMNO pada awal-awal lagi, hari Jumaat semalam, belum tengah hari lagi, UMNO melalui Setiausaha Agungnya berkata UMNO akan sediakan peguam UMNO untuk membela ketua pemudanya. Kemudian Wan Ahmad Faisal, ahli Parlimen Macang pula berkata penahanan Ketua Pemuda UMNO itu keterlaluan. Manakala Nek Nazmi pula berkata PH jangan hilang sokongan pengundi teras. Ada makna tu, tuan-tuan. Saya tak sempat nak ulas. Jadi bukan kata dah 2 hari, dah 3 minggu ni orang Malaysia cerita stokin. Dah macam tak ada benda lain nak cerita. Dah macam tak ada benda lain yang cerita. Padahal kita ada agenda lebih besar, tuan-tuan. Agenda kita lebih besar. Tapi UMNO lebih suka menonggang
agama dengan memainkan sentimen, dengan menyelewengkan fakta, dengan menyelewengkan fatwa, dengan beriman dan berpegang kepada fatwa-fatwa songsang dan serong. Bagi orang UMNO, Allah itu Tuhan orang Islam aja, bukan Tuhan orang Kristian, bukan Tuhan orang Yahudi, bukan Tuhan orang kafir Quraisy. Sama macam fatwa Harun Din, sama juga macam fatwa Ni Aziz. Itu fatwa yang serong dan sesat. Sebab Allah ini bukan setakat Tuhan untuk orang Islam, malahan Tuhan untuk orang Kristian, Tuhan untuk orang Yahudi, malahan Tuhan juga untuk orang kafir Quraisy yang menyembah berhala, yang menyembah Hubal itu, tuan-tuan. Cuma konsep Allah bagi mereka tak sama dengan kita. Bagi kita Allah itu satu. Allah itu esa, Allah itu tidak beranak, Allah itu tak ada isteri. Bagi orang Kristian, Allah itu ada isteri, ada anak. Bagi orang Yahudi, Allah itu satu. Tetapi dia tidak beriman dengan Muhammad. Itu orang Yahudi, Allah itu satu. Kadang-kadang dia panggil ilah, kadang-kadang dia panggil Ilahim. Kadang-kadang dia panggil Allah. Sama macam kita Allah. Tuhan dia pun satu. Cuma dia tidak beriman dengan Nabi Muhammad. Itu beza dia dengan kita. Orang kafir Quraisy, dia juga beriman dengan Allah. Tuhan dia juga Allah, tetapi Tuhan dia ramai. Tuhan dia, Hubal itu lebih besar daripada Allah. Berhala dia ada 360. Di keliling Kaabah saja ada 360. Bagi orang Kristian, Tuhan dia ada 3. Bagi orang Quraisy, Tuhan dia ada lebih 360. Lagi banyak, tuan-tuan. Sedangkan Tuhan